Wow, hebat, padu, mantap, janji, memang hebat. Tapi jangan sampai janji dicapati. Janji mesti ditepati. Jangan sampai berulang semula. Antara punca orang sangat meluat dengan Tun Mahathir. Kerana Tun Mahathir pernah terlepas kata dia kata manifesto bukan kitab suci. Aduh, sampai sekarang masih diingat. Nah, kali ini Zahid Hamidi pula. Jangan sampai temakan kata-kata kamu sendiri ya. Zahid Hamidi pastinya mulai untuk mengorak langkah untuk membuat banyak langkah strategi untuk menang pilihan raya. Dan supaya menurut ucapan Zahid Hamidi, bukan saya yang kata, Zahid Hamidi yang kata. Zahid Hamidi kata mesti menang. BN UMNO mesti menang supaya tidak ada pendakwaan terpilih. Tidak ada pendakwaan di mahkamah. Jadi supaya mereka terlepas, dia perlu ada langkah-langkah untuk menang dalam PRU. BN UMNO mesti menang supaya itu dapat dielakkan. Itulah yang dikata oleh Zahid dalam ucapannya. Oke, so apa yang berlaku sekarang ini? Apa janji Zahid Hamidi kali ini? Terpulang kepada kamu mau percaya atau tidak, ini janji Zahid Hamidi. Saya kalau ditanya percaya atau tidak, saya belum betul-betul percaya. Sebab politik sekarang, kau tidak boleh percaya 100% apa yang dicakap. Sekarang bergaduh, besok berkawan. Lusa tiba-tiba jadi best friend. Tiba-tiba jadi best friend. Hari ini kau kasih penjara dia, besok dia keluar penjara, tiba-tiba berkawan, kasih kalah lagi musuh. Woi, inilah politik. So, apa janji Zahid? Zahid kata, Zahid Hamidi sahkan, beliau tak mau jadi Perdana Menteri. Betul kah ini? Lagi baguslah, saya cadangkan, kalau betul-betul Zahid Hamidi tidak mau jadi Perdana Menteri, buat betul-betul perjanjian black and white. Buat perjanjian black and white yang menyatakan dia tidak mau jadi Perdana Menteri. Walaupun BN UMNO menang. Walaupun dia dilantik sebagai Presiden UMNO semula. Tidak dia mau jadi Perdana Menteri. Ini baru betul. Nanti jangan sampai kamu pula temakan ludah sendiri kerana kata manifesto bukan kitab suci. Las-las sendiri yang kena. UMNO kekal dengan keputusan untuk Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri jika BN menang PRU 15, kata Presidennya Ahmad Zahid Hamidi. Tahniah diucapkan. Saya hormati keputusan ini, saya perlu tepuk tangan. Ini memang hebat. Salut kepada Zahid Hamidi. Tapi persoalannya kalau tiba-tiba dia jadi Presiden UMNO, masih lagi kah dia menepati janji ini, yaitu dia tidak mau jadi Perdana Menteri. Zahid yang juga pengerusi BN itu berkata, dakwaan bahwa dia yang menjadi Perdana Menteri, dia yang akan menjadi Perdana Menteri jika BN menang adalah usaha untuk memecah belahkan gabungan itu. Katanya, jika ada parti pembangkang menamakan orang lain sebagai calon Perdana Menteri selain Ismail Sabri, itu adalah usaha memecah belahkan UMNO dan BN. Katanya lagi, kita berpegang kepada prinsip UMNO telah mencalonkan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, itu tidak boleh dipertikaikan lagi. Katanya ketika sidang media selepas merasmikan persidangan UMNO bahagian Bagan Datuk hari ini. So saya tepuk tangan, tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang bakal menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Tapi baguslah. Kalau Ismail Sabri Yaakob yang jadi Perdana Menteri, bagus kerana dia belum ada kes mahkamah. Zahid Hamidi bukan tak bagus, tapi dia ada kes mahkamah. Jauh sekali Najib Razak lah, sudah dilupakan. Kesian jugalah sekarang Najib Razak tidak lagi ada aura. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Saya mau mandi dulu. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Saya selamat pagi pula. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Memang lucu lah politik Malaysia sekarang. Betul-betul lucu. Kadang-kadang logik juga.
Tapi pernah kau pikir orang yang betul-betul susah? Ahmad Maslan kata begini, PRU Tengkujuh, kalau hujan pakailah payung. Tak payah ajar kami pakai payung. Kami memang lahir-lahir lagi memang dah pandai pakai payung kalau hujan. Memanglah, takkanlah pakai plastik pula. Aduh, takkanlah pakai plastik, takkan pakai envelope pula. Memang pakai payung. Masalahnya, kamu pernahkah pergi tempat kami yang banjir? Kamu pernahkah datang tempat kami yang banjir? Saya ingat dulu kenyataan daripada bekas timbalan SPR itu. Dia kata semua sekolah-sekolah tempat membuang undi, pusat-pusat membuang undi semua memang sudah strategik. Memanglah strategik. Siapa kata tak strategik? Masalahnya manusia kena jalan pergi tempat mengundi. Bukan terbang. Bukan terbang. Kena jalan pergi tempat mengundi, pakcik, makcik. Dan bagi makcik-makcik, pakcik-pakcik yang suka sangat pilihan raya tu, mungkin tempat kamu ada MRT, LRT kah, apa RTT, semua ada. Kami ni, kalau banjir, bukan pikir pasal membuang undi, pikir macam mana mau survive. Sebab kalau banjir di tempat saya mengundi, okey. Saya jemput Zahid Hamidi, Ahmad Maslan kah, Tok Matasan kah. Kalau banjir tempat kami, saya jemput kamu datang di tempat saya. Kita tengok sama-sama sekolah tempat kami membuang undi. Kamu tengok tempat tu, memang seronok kalau pakai payung kah? Bolehkah kasih selamat diri dengan payung? Di tengah-tengah kebimbangan PR15 diadakan pada musim tengkujuh, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata, pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Anak saya, masuk saja. Anak saya mau masuk tapi dia segan, malu-malu kucing. Saya kata masuk saja. Sebab kenapa hujan sekarang? Hujan dah pakcik. Sekarang ini bukan baru mau hujan, sudah hujan pun. Ada tempat yang sudah banjir pun. Pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Menjawab soalan mengenai kesan iklim terhadap ratusan keluar mengundi, Ahmad Maslan berkata, hujan tidak sepatutnya menjadi alasan untuk tidak keluar mengundi. Memanglah pakcik Maslan. Maslan pula pakcik Ahmad. Minta maaf. Maafkan saya, memanglah pakcik Ahmad. Kalau hujan pergi mengundi. Tapi kalau banjir macam mana mau pergi mengundi? Macam mana mau pergi mengundi? Aduh, okey. Boleh juga kamu bagi alasan kasih pindah tempat mengundi di tempat yang selesa. Masalahnya kampung-kampung yang di tempat kami ni, kampung-kampung pengundi-pengundi di pusat daerah mengundi kami ni, semua naik air. Jadi mau macam mana mau pergi buang undi? Last. Siapa punya penyokong yang sanggup mati untuk pergi mengundi, dia menang. Itulah. Okey, menjawab soalan mengenai kesan, Ahmad Maslan berkata hujan tidak sepatutnya menjadi alasan. Jadi, okey. Okey. Bukan ada rusuhan pun, dia kata. Tak pernah ada rusuhan sepanjang 14 kali PRU diadakan di Malaysia. Aman damai saja. Apa kena mengenai rusuhan dengan banjir? Rusuhan boleh lari. Banjir macam mana? Aduh, kalau hujan pakailah payung. Jadi, pakai apa? Pakai plastik kah? Kalau hujan pakailah payung. Jadi pada saya mereka perlu keluar mengundi. Katanya seperti dipetik Astro Awani. Luculah, aku rasa lucu betul-betul. Ahmad juga berkata, dia menjangkakan jumlah keluar mengundi pada PR15 boleh mencapai 75%. Pakcik Ahmad Maslan. Dulu di Johor dan di Melaka, tiada banjir tau pakcik. Ada COVID saja. Yang keluar mengundi sampai ke 75%, pakcik. Anggaran lebih rendah daripada 82.32% rasmi keluar mengundi pada PRU 14 2018 yang lalu. Pakcik Ahmad Maslan, dengarkan dengan baik. Kami merayulah. Kalau mau ke alasan, mau tunjuk kami, tak payahlah tunjuk pakai payung. Sekarang ini bukan sekadar COVID yang kena fikir. Sekarang ini kena fikir
tentang banjir lagi, COVID lagi. Oke, jadi sekarang ada 2 perkara. Hujan, banjir, dan COVID. 75%, entahlah. Pada PRU14, peratusan keluar pengundi berjumlah berjumlah 12.229.514 pengundi yang datang mengundi daripada 14.940.624 pemilih yang berdaftar. Bagaimanapun peratusan keluar mengundi sebanyak 75% akan mewakili lebih daripada angka PRU15 dengan angka rasmi daripada SPR setakat Ogos. Setakat ini sudah mencecah 21 juta orang. Wah, kerana ada yang berusia 18 hingga 20 tahun. Okey. Aman Maslan berkata, anggaran itu berdasarkan bilangan pemilih berdaftar yang lebih tinggi, termasuk mereka yang mempunyai cuma sedikit minat dalam melaksanakan hak mereka. Katanya, mereka jenis tak kisah apa berlaku di kiri dan kanan mereka. Mungkin malas nak ambil bahagian dalam proses demokrasi. Jadi saya ramalkan secara pribadi mungkin yang keluar mengundi adalah 75%. Bukan tak kisah, Pakcik. Bukan tak kisah. Orang-orang yang tidak mau pergi mengundi itu bukan tak kisah. Tapi dia malas sudah. Dia sudah malas mau melayan sudah. Dia malas sudah. Undi, lepas itu lompat, lepas itu tumbang, lepas itu macam-macam. Undi, tumbang, lepas itu lompat, lepas itu bikin pening lah. Jadi ramai orang kata, bikin apa lagi mau pergi mengundi. Tapi saya kata, pergilah mengundi. Kasih menang kamu punya parti. Kalau kamu mau UMNO menang, kasih menang UMNO. Kalau kamu mau PKR menang, kasih menang PKR. Ramai-ramai keluar mengundi. Kecuali banjir. Kalau banjir dan membahayakan nyawa, panggil APM, panggil polis kah, tentera kah, ambulan kah, bomba kah apa, panggil minta tolong. Jangan pula beranang kamu pergi mengundi, bahaya tahu. Okey. Tapi kalau ada yang sanggup ambil pakai helikopter, mungkin okeylah. Okey. Mereka yang tak keluar mengundi itu secara tak langsung telah menyerahkan hasrat mereka itu kepada mereka yang keluar mengundi. Walaupun itu tidaklah yang setepatnya. Tapi kalau mereka tak keluar, itulah yang boleh disangkakan jelasnya. Sangkaan kamu mungkin kurang tepat kali ini. Yang betul-betul tepat adalah mungkin sudah bosan dengan lompat lah, apalah, caca merbalah sekarang. Okey. So apa pendapat kamu? Pakai payung Terima kasih Pakcik Ahmad Maslan. Terima kasih sebab ajar kami pakai payung kalau banjir, kalau hujan. Okey, kami akan pergi mengundi kecuali banjir. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ramai-ramai kita pergi mengundi. Laksanakan hak kamu. Denyut Nadi Suara Rakyat. Bye-bye.